Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, moga sahabat semua, rakan-rakan sekalian sihat. Baik, pada kali ini saya nak bersambung lagi tentang tajuk kita iaitu kisah seram. Kisah seram ini berdasarkan kepada pengalaman yang saya alami. Ianya kisah benar lah, bukan kisah yang saya reka-reka. Dan setelah saya berceritakan tentang kisah tersebut, mungkin adalah pengajaran dan iktibar ataupun sesuatu yang boleh saya rumuskan supaya kita jelaslah tentang kebenaran di sebalik kisah tersebut. Baik, kali ini saya nak ceritalah tentang pengalaman saya diganggu juga. Cumanya saya diganggu melalui mimpi. Saya tak naklah nak katakan mimpi ini sesuatu yang benda yang perlu kita percaya 100%. Sebab mimpi ini merupakan satu rahsia. Kalau nak kita takwil mimpi ni, kita kena rujuk kepada orang yang lebih faqih, orang yang lebih berilmu, yang tahu asal usul mimpi itu daripada mana. Contohnya macam Nabi Yusuf merupakan seorang rasul yang pakar dalam mentakwilkan mimpi. Dan ada kisah-kisah dia yang kita boleh rujuk supaya kita dapat kiaskan dengan mimpi-mimpi yang sedia ada pada kita zaman sekarang. Tapi tak mengapa, saya akan teruskan dulu menceritakan tentang kisah seram saya ini. Dan seterusnya, di akhir cerita ini, saya akan rumuskan apakah kebenaran di sebalik kisah tersebut. Baik, kita mulakan. Pada masa itu, saya berada di tempat saya, bukan di universiti. Yang video sebelum ni saya di universiti, tapi yang pada masa kisah ini, saya berada di tempat saya. Maknanya mungkin saya cuti SEM, saya balik dan saya ada juga merawat. Cumanya saya ada mengikuti seorang ustaz ni untuk merawat di setiap tempat yang dipanggil. Saya ikutlah. Jadi banyaklah saya dapat kes-kes yang gangguan-gangguan ni banyak. Cumanya di sini nak dipendekkan cerita, saya mengalami satu mimpi yang sangat pelik. Tukar tanganlah lenguh. Saya mengalami satu mimpi yang sangat pelik di mana saya didatangi oleh 3 orang wanita yang tidak dikenali dalam mimpi tu. Jadi kebiasaanlah saya merawat apa semua kan. Mungkinlah adalah gangguan-gangguan ataupun makhluk halus jin semua ni mengikuti saya ataupun nampak saya ni siapa. Sebenarnya jin syaitan ni dia akan kenal kita macam saya selalu merawat. Jadi jin syaitan ni pada pandangan mereka, mereka kenal siapa yang menjadi ancaman kepada mereka, siapa yang datang ke tempat mereka, mereka kenal. Nak dipendekkan cerita, saya balik rumah lah. Dan pada malam tersebut saya tidur dan seperti biasa saya bacalah ayat kursi, 3 kul dan doa-doa sebelum tidur. Dan semasa tidur, saya mimpi. Saya mimpi didatangi oleh 3 orang wanita yang tidak dikenali. 3 wanita yang misteri. Jadi permulaan mimpi itu ada satu kenderaan yang saya rasa satu pedati kuda tu, ada kuda lah dan ada pedati yang dibawa. Dan pedati tu macam pedati orang kaya. Ada orang di dalam dia. Maknanya dia jenis yang tertutup, bukan yang jenis yang terbuka tu. Dan pemandunya ada 2 orang wanita lah, memakai baju serba hitam dan memakai purdah muka. Memakai baju serba hitam dan berpurdah lah. Dia tutup muka tu, kita tak nampak siapa yang datang ni. Pada masa itu saya ingatkan ada 2 orang saja, tapi dia berhenti di depan rumah saya. Keadaan saya berada di rumah saya lah, yang saya tidur tu. Dan kemungkinan lah roh saya tu masih lagi berada di sekeliling rumah. Biasalah bila kita beramal dengan 3 kul, beramal dengan ayat kursi, insya-Allah kalau kita betul-betul amal, sebelum nak tidur tu kita baca, roh kita tak pergi jauh. Dia akan ada di sekeliling kita, ada di sekeliling rumah. Sebab itu kalau orang yang beramal ni, dia kurang sikit mimpi dia. Mimpi-mimpi pelik tak ada. Kalau orang yang nak bangun solat ke, senang terjaga. Ataupun kalau ada musuh ke, ataupun pencuri perompak nak rompak rumah, kita senang terjaga. Itu kelebihan 3 kul. Dan banyak lagi kelebihan-kelebihan yang lain. Cumanya di sini saya didatangi oleh mimpi tersebut, walaupun saya telah membaca
3 kul dan ayat kursi apa semua pendini saya dah baca. Tetapi mereka datang dan saya pun keluar daripada rumah dan saya melihat ada seseorang keluar daripada pedati itu. Seorang wanita, sama juga dia memakai serba hitam dan berpurdah, tak nampak muka dia. Dan dia tak boleh dekat lah, tak boleh masuk ke ruang tempat letak kereta. Ada ruang sikit kan, ada di antara pintu rumah tu dengan ruang letak kereta, dia di luar pagar tu, maknanya dia tak boleh masuk. Cumanya dia datang di situ, dia turun, dia pun bercakap lah dengan bahasa yang kita fahami, bahasa Melayu kan. Dia kata dia ada hajat, dia kata dia nak jumpa saya, dia ada hajat, nak cakap sesuatu. Jadi pada masa tu saya rasa seram sejuk lah, rasa macam risau pun ada. Saya merasakan ada sesuatu yang tidak baik. Jadi saya pun bagi tahu kat dia, minta pulang. Pada masa tu saya pun tersedar daripada mimpi. Saya pun macam bila sedar tu saya fikirlah, mungkin mainan mimpi kot. Tak apalah, saya pun beralih arah daripada tempat tidur saya. Maknanya saya sebelum ni saya pusing ke kanan, saya beralih ke kiri. Macam tu kaedah dia untuk kita cegah daripada gangguan-gangguan lah. Dan pada malam tersebut, alhamdulillah, tak ada lagi sambungan kisah tersebut. Selang dalam sehari itu, saya mimpi sekali lagi yang sama jugalah, datang lagi di depan rumah saya, kereta pedati itu. Dan pada kali ini agak pelik sedikit, kerana dia datang dengan satu barang yang banyak jugalah. Apa yang saya ingat, barang-barang yang saya nampak lah, macam tepak sirih, lepas tu ada bunga telur warna emas, semua warna emas. Dan ada barang-barang lain yang saya tak dapat nak tengok sangat lah kan. Saya tengok dekat wanita tersebut, dia bawa barang tu di tempat yang sama, maknanya di luar pagar lah, dia tak boleh masuk lagi. Dia bawa barang tu, dan saya katalah, kamu nak apa lagi? Dia pun menyampaikan hasratnya. Dia berkata dia nak meminang saya. Hei mak, itu yang pada masa tu saya dengar, saya rasa seram sejuk dalam mimpi tu. Jadi saya terkejut lah, siapa dia ni kan dalam mimpi pula tu. Saya berkatalah kepada dia, saya tolak sebab saya tak kenal, saya tak tahu siapa, dari mana datang, apa semua. Saya tolak. Jadi bila saya cakap macam tu, saya pun tersedar daripada mimpi. Dan saya berfikir sekali lagi, mimpi yang sama lagi. Saya fikir, tak apalah, kalau mimpi ni 3 kali, mungkin ada petanda. Jadi saya abaikan lagi. Dan malam yang seterusnya, selang lagi, dia jenis selang-selang. Dia selang sehari. Saya mimpi sekali lagi, dia datang dengan cara yang samalah, naik kuda pedati tu. Dia pun turun, yang 2 orang perempuan yang bawa pedati tu pun turun juga, iring dia lah. Tak tahulah dia ni, kot lah saya fikir masa tu, dia ni puteri ke, ada pengiring lagi kan, ataupun ketua apa ke kan, tak tahu. Dia menyampaikan hajat sekali lagi. Dia kata dia nak minta izin masuk dekat rumah. Jadi pada masa itu, saya masih lagi di depan pintu tu, depan pintu rumah saya. Saya kata kat dia, untuk apa? Dia kata dia nak tunjuk sesuatu. Tak apalah kalau macam itu, sebab saya fikir dia dah 2 kali datang. Saya pun benarkan dia masuk. Masuk di ruang tamu rumah tu. Lepas tu, masa tu saya tak nampak lagi lah muka dia. Dia masih lagi berpakaian serba hitam, muka tertutup. Saya pun tengok lah, tapi jarak di antara saya dengan dia tu masih lagi jauh lah, antara 2 meter macam tu. Walaupun dia dah berada di ruang tamu, tapi saya masih menjarakkan diri lah, sebab risau apa-apa kan, apa-apa hal boleh terjadi. Dan saya tanya dia, apa yang nak ditunjukkan? Dan dia berdiri, lalu membuka muka dia. Dan saya menjadi seram sejuk sekali lagi. Terkejut dengan wajahnya yang sangat pelik. Wajah dia macam orang, tapi mata hitam dia tu besar, bulat je. Dan bibir dia pun luas sampai ke sini, pipi ni. Dia punya mulut tu, saiz mulut tu besar. Dan muka dia berkedut-kedut sikit lah. Saya ingat sikit macam tu keadaan dia. Masa tu memang seram, rasa macam bulu roma remah je dalam mimpi tu lah kan. Saya pun bagi tahu kat dia, pergi kau dari sini, jangan ganggu aku lagi. Masa tu saya terus sedar daripada mimpi. Jadi bila saya dah sedar tu, saya termenung sekali lagi. Ini dah 3 kali ni, ada petanda apa-apa ke? Risau juga kan, sebab dah 3 kali mimpi yang sama. Selalunya kalau mimpi-mimpi pelik ni, saya abaikan sebab mungkin mainan syaitan apa semua kan.
Jadi kita tak boleh ambil dia sebagai satu benda yang boleh menjadi sandaran pada kehidupan kita. Maknanya di sini ada 3 kategori mimpi, iaitu mimpi daripada Allah, mimpi daripada syaitan dan mimpi daripada fikiran kita. Cumanya di sini saya cuba untuk fikirkan mimpi ni daripada mana, sebab dia dah 3 kali mimpi yang sama. Kalau nak kata mimpi gangguan tu, ikut pengalaman tu, kita tahulah kan, mimpi binatang bisa, ular. Dan itu kalau mimpi tu kerap, kita boleh bacalah di situ disebabkan apa kan, mungkin orang tu ada gangguan. Tapi pada saya pelik juga, dia datang tu sebab dia nak meminang saya. Jadi kesimpulan yang boleh saya buat, seperti mana yang saya ketahui, memang saya ni sebelum-sebelum ni saya merawat, dan ada satu kes tu, kes seorang pesakit yang di Sorok Bunian. Saya dapat kes yang tu bersama dengan seorang ustaz tu, dan boleh saya katakan 3 wanita yang datang dalam mimpi saya itu mungkin dalam kalangan Bunian ataupun daripada golongan-golongan jin yang jahat, yang ada niat-niat tertentu. Kalau kita nak kata dia jin Islam, dia akan bagi salam, dan selepas itu dia berpakaian mungkin serba putih ataupun cerah sedikit. Tetapi yang datang dalam mimpi saya ini, dia tidak bagi salam, dia datang dengan berpakaian hitam, gelap, apa semua tu. Jadi saya boleh katakan ini merupakan jin, bukan Islam. Dan satu lagi, kemungkinan makhluk ini berminat kepada saya. Ialah saya merawat, kadang tu menolong orang, dan mungkin dia nampaklah seorang lelaki yang dia suka. Itu yang berbahaya tu, bukan perempuan je jin suka, lelaki pun jin ada suka. Dan kemungkinan ia merupakan salah satu jerat yang sangat berbahaya. Kalau kita beritahu kita terima dia, itu sangat bahaya. Kalau kita ada mimpi-mimpi orang datang, kita terima barang, kita terima dia, jangan. Ia boleh menjadi satu pendamping kita nanti. Dia akan menjadi saka kita. Jangan kita terima walau apa saja benda yang di dalam mimpi. Sebab mimpi ini merupakan satu benda yang kita tak nampak, yang kita tak jelas kebenarannya. Dan yang seterusnya yang boleh saya katakan, mimpi ini merupakan gangguan daripada jin syaitan. Dan itu semestinya sebab benda tu berlaku 3 kali berturut-turut. Dan Alhamdulillah saya menolak gangguan tersebut dengan cara yang sebetulnya. Dan saya sempatlah melakarkan rupa yang saya boleh bayangkan, dan saya kongsikan kepada anda semua. Macam ni rupa dia. Okey, kalau boleh nampak, yang di atas tu rupa yang dia dah buka purdah dia. Dan saya terkejut tengok muka dia macam tu lah, mata besar, nganga macam tu kan. Dia punya saiz mulut tu sampai ke pipi. Dan muka dia berkedut-kedut sikit, putih. Muka dia putih, pucat, muka putih pucat. Dan begitulah rupa dia. Dan berjubah hitam, berbaju semua berselubung hitam lah. Dan di bawah ni rupa dia dengan 2 orang lagi pengiringnya. Macam tu lah keadaan dia. Di bawah tu ada lagi panjang tu, saya cut lah. Dan saya ada warnakan, boleh tengok. Apa-apa pun kalau ianya baik untuk kita, kita ambil dia sebagai satu benda yang boleh meningkatkan amalan kita. Dan apabila kita bermimpi buruk, kita anggap ia satu benda yang kita perlu muhasabah diri. Jadi setakat itu sahaja perkongsian saya, perkongsian kisah seram ini. Kita jumpa lagi di perkongsian yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.